Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini, hari Jumaat, malam Sabtu lah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Seperti biasa, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan mendengar. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran pahala yang berlimpah ruah kepada kita dengan sedikit usaha kita untuk share dan kongsikan program kita malam ni, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Nani, Imah Ahmad, Kak Ayu Saim daripada Arizona, Amerika Syarikat. Terima kasih banyak. Umi Kalsum, Kak Mariah Chan daripada Singapura, Kak Jamaliah Sanusi, Rohayu Abdul Wahid, Kak Saliza Agus, Cik Hatiah Syafi'i yang masih lagi berjauhan dengan suaminya, frontliner kita juga, baru masuk solat subuh di Arizona. Selamat mendirikan solat fardu subuh buat Kak Ayu sekeluarga. Khairul Amir Ramli, Waalaikumsalam, amin ya rabbal alamin. Kak Jamaliah Jaafar, Kak Jamaliah Rahmat, Samsani Sam daripada Sabah, Nur Saifah Osman, Kak Fatimah Abdul Rahman, Arif Fazila Arifin, Nur Sufiza Matrasidi. Betul lah sebutannya, minta maaf kalau silap. Terima kasih Kak Ida Ali daripada Sunway apa? Sunway Pyramid. Sunway lah. Kak Jamalia Rahmat, Kak Zah, terima kasih banyak. Sidik Bota daripada Manjung, Ahmad Khalil Mat Saheh, Batu Anam Segamat Jelas, Alhamdulillah. Anggun Ara,
Macam nama baru ni, Anggun Ara. Ros Aniza Abdul Raji, dah banyak hari tak dapat ikuti kuliah Ustaz. Alhamdulillah malam ni dapat Kak Ros kita. Cik Su, Waalaikumsalam. Habibah Abdullah, terima kasih. Faridah Mustafa, Salmiah Saad, Elimasni Mas'ud, Kak Nuraida Bidin daripada Port Kelang, Fauziah Muhammad, Surau Al-Ansar, Pangsapuri, Kenanga. Waalaikumsalam. Su Haji Ishaq, Nazatul Naina, Kak Latifah Omar, Baizura Badalishah, Johnny Max sedang bertugas di atas Bukit Bendera. Razak Johol, Azam kat sini baru lepas isyak, tak payah beritahu sama. Dia kuliah ni menyelip pula dia. Okey, terima kasih banyak. So malam ni Baizura Badrishah dan sharing salam kasih sayang daripada Pening buat semua. Thank you. Latifah Omar from Terengganu. Fauziah Muhammad daripada Singapura, terima kasih banyak-banyak. Abang Zainal Osman, Singapura juga. Seronok. Malam ni kita di Malaysia, Singapura, Amerika Syarikat. Canggih yang main-main. Siapa nak join grup Telegram tu, nanti boleh tekan link yang diberi oleh Kak Zah tu. Saya dah pinkan di bawah. Terima kasih Muhammad Zuhir Muhammad, bawa balik daripada surau. Alhamdulillah. Itasha, terima kasih banyak. Okey, Ustaz nak baca malam ni satu hadis. Mungkin macam itu hari masa pendek kan, cakap nak berhenti sekian-sekian, tahu pula larat. Tak apa. Dalam suasana malam ni di tempat saya hujan, sedang gerimis lah, tapi renyai, lebat sikit. Macam tu. Dia tak lebat sangat, tapi dia renyai-renyai, tapi hujan lah. Kan. Baik, malam ni Ustaz nak baca satu hadis yang tajuk Ustaz letak luasnya keampunan Allah. Luasnya keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis ni diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ustaz baca maksudnya. Anas bin Malik ni kita pernah cerita, dia salah seorang pembantu Nabi, macam kita panggil maula atau budak suruhan. Maknanya budak suruhan, orang yang Nabi dihadiahkan oleh seorang perempuan kepada Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Wahai Rasulullah, aku sangat sayang pada kamu tapi aku tak ada harta, kan? Aku tak ada harta yang banyak, aku tak ada kebun, aku tak ada itu, tak ada ini, macam orang Ansar lain yang bagi kamu macam-macam. Tapi atas rasa cinta aku nak wakafkan, aku nak hadiahkan anak aku yang bernama Anas bin Malik ini kepada engkau, wahai Rasulullah. Kau buatlah apa pun, kau suruhlah dia buat apa, dia anak yang baik, insya-Allah dia akan buat. Selama kau hidup di Madinah ni, kau pakailah budak ni, gunakanlah dia, nak suruh buat apa pun dia akan buat. Tapi ibu Anas bin Malik, dia letak satu, bukan syarat lah, dia kata, aku mohon engkau doakan anak aku ni, selepas aku serah ni, kau tolong doakan dia dua benda. Pertama, panjang usianya. Yang kedua, banyak zuriatnya. Itu permintaan daripada ibu Anas bin Malik. Masa itu Anas bin Malik baru berusia lebih kurang 10 tahun lah. 9-10 tahun. Macam tu. Jadi mak dia kata, wahai Rasulullah, kau tolong doakan anak kecil ini dua benda. Pertama, panjang umur. Yang kedua, ramai zuriat. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, aku akan doakan dia dengan dua benda itu, dan aku tambah satu lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, untung Anas bin Malik ni. Sangat beruntung.
Bila Nabi kata, aku tambah satu doa lagi. Ibu dia tanya, apa yang kau nak doakan buat Anas bin Malik? Rasulullah kata, aku doakan dia akan masuk syurga di akhirat besok. Allahu Akbar. Berkat doa Nabi, pertama Anas bin Malik meninggal dunia ketika umurnya 110 tahun. Lama hidup ni. Lama dia hidup, 110 tahun. Ada yang kata 105 tahun, 111, 109. Banyak riwayat lah, tapi 100 lebih. Yang kedua, berkat doa Nabi, anak dan cucunya saja mencecah 100 orang lebih. Berkat doa Nabi kan. Besok satu lagi akhirat dia akan masuk syurga Allah. Untung Anas bin Malik. Baik, apa Anas bin Malik kata? Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman. Ini kita panggil hadis kursi. Hadis kursi ni bila kita baca, kita akan kenal dia tu hadis kursi bila Nabi kata qala Rasul, lepas tu qala Allah taala ataupun yaqulu azza wa jalla. Itu kategori dia hadis qudsi. Baik, apa kata Allah? Dia bukan ayat Quran. Dia bukan ayat Quran, tapi hadis. Allah kata, wahai anak Adam, jika kamu mengharap dan berdoa kepada aku pasti akan menghapuskan dosamu yang telah lalu. Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Allah sebut dalam hadis kursi ni, wahai anak Adam, kalau kamu berdoa dan minta ampun dengan aku, mengharapkan dengan aku dan berdoa, Allah kata aku akan hapuskan semua dosa kamu dan aku tak peduli lah semua tu. Dosa tu aku tak peduli lah. Aku hapus buang terus. Sedap tajuk huraian malam ni, sedap ni. Kan kita berasa dengar tu, oi ustaz macam lapang dada sikit. Pasal dosa banyak. Dosa kita banyak kan. Dosa kita banyak. Bila dengar hadis ni berasa, oh lega sikit ustaz. Lapang dada. Sabar ustaz. Buat tenang dulu. Relax. Buat tenang. Ada lagi ni. Panjang hadis ni. Nanti ustaz. Kan. Satu. Itu satu. Kemudian Allah sebut lagi. Wahai anak Adam. Seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, nescaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Nombor 2 Allah kata, dia sebenarnya poin dia 3 poin ni. Ni nombor 2 ni. Poin nombor 2 Allah kata, kalau kamu minta ampun, dosa kamu setinggi langit, kamu minta ampun, aku hapuskan. Aku tak peduli semua dosa tu. Aku akan padam buang, kata Allah. Jadi soalnya ibu ayah sekalian, dosa kita berasa-rasa ada tak setinggi langit? Ataupun tinggi gunung Tahan ke, rasa-rasa lah. Rasa-rasa je. Atau kalau Samsani tu tinggi gunung Kinabalu ke kan. Kat Sabah tu, ada rasa-rasa. Kan? Mungkin tidak lah kot tu. Dosa kita ada, tapi saya rasa yalah yang dia dengar ni orang baik-baik semua kan. Tak adalah dosa kita menggunung sangat-sangat kot. Tapi Allah kata kalau dosa kamu setinggi langit. Tinggi langit, jangan main-main. Tinggi, banyak dosanya tu. Dan kamu minta ampun, Allah kata aku hapuskan dosa tu. Nanti satu lagi. Dan Allah kata, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Tadi setinggi langit. Yang ini pula, kamu datang jumpa aku dengan bawa dosa sepenuh bumi. Seluah bumi lah, bahasa mudahnya. Kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyengutukan aku. Maknanya kita dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Dosa banyak, tapi dalam masa yang sama tak pernah mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah. Maka aku datang dengan sesuatu. Aku pasti akan datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi.
Allahu Akbar. Tuan-tuan ni buaya sekalian, tengok baiknya Allah Ta'ala ni kan. Baiknya Allah. Allahu Akbar. Kita datang dosa setinggi langit ke, kita bawa dosa sebesar bumi pun, lepas tu kita minta ampun dengan syarat tidak mensyirikkan Allah, Allah kata aku datang pada kamu dengan keampunan juga sebesar bumi. Tuan-tuan ibu ayah sekalian, apa maksudnya hadis ni? Maksud dia bukan bermakna kita bebas buat dosa suka hati. Kadang ada orang kata, alah ustaz, relax lah, Allah Maha Pengampun ustaz. Kan, sambil mencuri tu. Sambil robek tabung masjid. Ustaz, relax ustaz, kami curi ni sikit je ustaz, Allah Maha Pengampun. Ada orang guna ayat gitu kan? Ada. Alah, dosa sikit je ustaz, bukan bermaksud neraka pun. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang katanya. Jangan tuan, betul Allah Maha Pengampun Maha Penyayang, itu sifat Allah yang mulia. Tapi jangan salah guna kelebihan yang Allah beri. Jangan salah guna. Salah guna kan bahaya. Katalah anak kita nak pergi kedai kan, anak dia besar sikit lah, umur 17 tahun ke, dah ada lesen lah. Dia kata, ya pinjam motor nak pergi kedai. Okey, ambil lah pergi kedai, jangan salah guna. Pergi kedai, balik. Dia tengok salah guna, dia lepak dengan kawan dia, pergi rempik, dah tahu bom masuk sungai. Contoh lah, pasal salah guna. Jadi jangan salah guna nikmat yang Allah dah beri. Allah ni betul Tuhan Maha Pengampun, tapi bukan bermakna sewenang-wenang kita boleh buat dosa. Kan, jangan. Bukan bermakna sewenang-wenang kita boleh melanggar perintah Allah. Jangan. Kita cuba sedaya upaya menjadi manusia yang patuh, yang taat, yang berdisiplin, yang ikut cakap Allah dan Rasul. Dan di celah-celah tu, di celah-celah kona-kona tangan kan, di celah-celah tu adalah kot sikit-sikit dosa-dosa yang pernah kita buat, mungkin sengaja, mungkin di celah tu ada dosa yang tak sengaja. Tak apalah, yang tu kita minta ampun. Tapi jangan saja-saja tu, jangan. Tak sengaja ataupun kita berdosa sebab jahil dulu, tak apalah, kita minta ampun dengan Allah. Memang betul lah Allah tu Maha Pengampun, tapi jangan jadikan itu alasan untuk seolah-olah menghalalkan dosa, benda tak elok tu. Kan, dia nak mompak, tak apa Ustaz, Allah Maha Pengampun Ustaz, lepas mompak kan saya sebenarnya taubat lah. Jangan buat main-main macam tu. Tak, jangan buat main-main macam tu. Sebab Allah ni dia tahu niat kita, dia tahu perangai kita luar dalam, semua Allah tahu. Mak ayah kita pun tak tahu setara itu kan, tapi Allah sangat maha mengetahui. Baik, sekejap baca komen sekejap. Terima kasih Abdul Rahim, sama nama kita. Khairul Amir Ramli, kecewa sangat anugerah berita harian diterus. Jadi juga anugerah apa tu, bintang popular ke apa. Jadi juga nampak gayanya. Walaupun kami mewakili juga NGO Geng Ustaz, kita dah keluarkan poster bantahan. Bukan kami saja, NGO Geng Ustaz, banyak NGO lain dan macam-macam pertubuhan lain yang bersifat Islamik bantah kan. Kalau at least postpone ke dulu boleh tahan kira lah, batalkan lagi bagus tak? Kod postpone dulu sekejap ke, tunggu habis COVID ke nanti. Tapi bukan saya suruh buat macam tu, batal tu lagi baik. Cuma entahlah, susah nak bercakap kat Malaysia dalam keadaan hari ni pun kes 1000 lebih, walaupun kes pulih tinggi kat 900 kan, tapi kes baru pun tinggi juga, dah naik cecah 4 angka balik. Jadi dalam keadaan dengan surau masjid pula sebahagian tak boleh buka. Hari ni sayu hati dah berapa minggu tak solat Jumaat saya. Dah tak boleh. Kan? Kita di Selangor pula, wilayah boleh tahan ni. Jadi
Dalam keadaan kegawatan itu, tak usahlah kita tambahkan pula dengan program-program yang dibimbangi mengundang azab Allah, program yang boleh orang kata menimbulkan maksiat dan sebagainya, melalaikan, kan? Bukan tak boleh berhibur, boleh, tapi ada kaedah dalam agama, kan? Itulah Khairul. Susah nak cakap tak, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ialah kita doa yang baik supaya surau masjid ni kalau boleh, ialah boleh dibuka semula. Tak kira lah SOP memang kita ikut, kan? Tapi bila langsung tak boleh tu, kita rasa Allah. Sedangkan tempat yang paling selamat dalam dunia dan paling dikasihi Allah sebenarnya ialah masjid. Kan? Tak apa, kita doa yang terbaik. Terima kasih Nazatun Naina, UTS, canggih kelas kita, semua ada semua ada, jangan risau. Nani Ros, Kak Jamaliah Jaafar, Kepung Hujan Ustaz. Norizan Abdul Rahim, terima kasih banyak bersama sekali lagi pada malam ni. Kulim, Alhamdulillah. Hujan manja-manja gitu. Wah, ada gak hujan manja-manja? Baru aku dengar ni hujan manja-manja. Terolak pun hujan renyai tapi lebat. Masalah agak ni, renyai tapi lebat. Baik Zura Badrishah pun sama, renyai tapi lebat juga. Kira gerimis mengundang lah tu Ustaz. Itu lagu kumpulan Slam. Gerimis mengundang. Allahu Akbar. Terima kasih Kembara Pasrah, Itasha, Kak Salasia Hasan yang mencatat tajuk kita malam ni. Jerantut baru lepas hujan, Alhamdulillah. UTS. Kak Salasia Hasan, KL pun hujan lebat. Tohun, terima kasih banyak. Shah Alam pun hujan. Kembara Pasrah, Nazatun Naina, permintaan bonda Anah Malik, tadi doa tadi, kan? Selama Perak hujan Ustaz, tapi Ustaz cakap clear, Alhamdulillah. Rizal Hamdan, terima kasih Rizal. Muhammad Nur Ibrahim, Bukit Kapar pun sama Ustaz, renyai-renyai. Saya rasa satu Malaysia kot ni, sebab tadi Pening, mana lagi tadi, Terengganu, kan, Kedah, kan? Lepas tu KL, semua hujan ni. Mudah-mudahan Allahumma sayyiban nafi'ah, insya-Allah lah. Mudah-mudahan hujan yang memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Surau Pasapuri Kenanga, Nurul Wahidah, Kak Zah yang mencatatkan di situ, Cik Su, Kak Salasia Hasan, Kak Salamia Abdul Ghani, bertenang sambil memerhati anak-anak online tuition, kan? Saya pernah sampai Samsani dekat Gunung Kinabalu, kan? Tapi di bawah je lah. Tapi kat bawah je lah. Dekat kaki Gunung Kinabalu, kan? Di bawah. Tak aku naik lah gunung tu, kan? Tak dan masa nak naik. Kami pergi satu kereta masa tu, ada program lah di Sabah, kan? Lama dah. Ustaz ingat 10 tahun dulu kot, kan? Lama dah. Member Ustaz dia duduk Sabah, pinjam kereta dia, kan? Pergi Gunung Kinabalu, kaki tu lah kat bawah tu. Terima kasih Kak Ayu sharing. Muhammad Zuhair Muhammad, rasanya dosa saya sebanyak buih di lautan. Kan? Baguslah bila kita rasa kita ni pendosa, kita rasa aku ni ada dosa. Sebab itu lebih bagus sebenarnya. Kerana ulama kata orang yang tidak merasakan dirinya berdosa, itu adalah satu dosa. Kan? Hebat ulama punya ayat tu.
Ulama kata kalau kamu tidak merasakan diri kamu berdosa, itulah satu dosa. Kita tak rasa kita berdosa, kan? Jalan pun mendada, kita rasa wah aku ni okey kot. Dah. Kita keluar rumah aja dosa menunggu. Tak payah keluar, dalam rumah ni buka kan bintang popular kan habis, kan? Ataupun tengok TV ke internet ke YouTube ke apa-apa kan habis, berdosa. So kena rasa aku ni dosa banyak, kena rasa. Walaupun banyak sikit tu kita je tahu, kan? Allah Ta'ala saja yang tahu dengan kita. Sebab dosa ni kadang-kadang tersembunyi, orang lain tak tahu. Jadi kena rasa diri ada dosa lah. Kalau kita tak rasa, maknanya ulama kata itu satu dosa. Na'udzubillah. Terima kasih Kak Fatimah Abdul Rahman. Cik Hatiah Syafi'i tanya, Ustaz, apakah tanda-tanda Allah terima taubat kita? Tanda-tandanya antaranya kata ulama, jiwa kita lebih tenang. Lepas kita taubat tu jiwa makin tenang, kehidupan kita jadi makin cantik, kan? Rezeki kita makin elok. Itu antara tanda lah tu. Lepas tu kita dengan maksiat tu mula rasa jijik, rasa benci, rasa menyampah, kan? Bila teringat maksiat lama yang pernah kita buat, rasa ya Allah geli-geleman ke apa, kita rasa. Itu mudah-mudahan menjadi petanda Allah terima taubat. Itu je lah, kan? Selain Allah mudahkan lagi lorong-lorong kebaikan untuk kita buat, macam tu, kan? Sebab kita ni manusia ni, dia senang tau, dia senang twist, U-turn, senang tonggang terbalik. Hati kita ni kan Nabi kata, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tolong wahai Tuhan, kau tetapkan hati kami dan ke atas agama kamu dan ke atas taat kepada kamu. Oh, jangan main tu. Hati manusia ni senang tonggang langgang. Senang tonggang terbalik tak? Itu hati kita. Jadi Cik Hatiah, itulah jawapan yang lebih kurang lah, kan? Mungkin ada jawapan lain, tapi yang Ustaz boleh hurai sikit, itu maknanya kita pun dah tak suka dah dengan maksiat. Kita lebih mencintai ibadah, kan? Seronok, kita rajin lagi istighfar apa semua. Ini penting dah, insya-Allah. Terima kasih Surya Putri Zainal. Tohun, tolong doakan anak saya Ustaz, Putri Farah Farhana, 13-11. Panjang umur, murah rezeki, tetap iman, sukses, sihat, bahagia, selamat, insya-Allah. Happy birthday sana helwa kepada Farah Farhana, anak anda kepada Tohun, ya. Mudah-mudahan panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Umrah, Pak Long Bikers Kulim. Sihat aku no, alhamdulillah, kan? Pak Long yang kemalangan ke apa itu ini, rasanya tak silap Pak Long kot, di Cameron, kan? 2 minggu lepas rasanya. Alhamdulillah Pak Long, terima kasih banyak, mudah-mudahan terus sihat. Nur Bidadari, terima kasih Ustaz, mohon selit doa untuk jiran Hamidah binti Aminah yang telah kembali kepada Allah semalam. Takziah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah ampun dosa almarhumah Hamidah binti Aminah. Allah ampun dosanya, Allah terima segala amal baiknya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Adakah riak ke Ustaz kalau orang-orang yang nak dapat hadiah macam tu? Nampak? Hadiah apa Hadiah. Adakah riak kalau orang-orang yang nak dapat hadiah macam tu? Tak faham Ustaz soalan tu. Hadiah apa tu? Kembara pasrah.
Kak Yati, terima kasih. Cik Su, Kuantan, Alhamdulillah Ustaz, boleh solat Jumaat. Betul lah kan. Pahang, Terengganu, Kelantan, banyak boleh lah. Yang tak boleh tu ada sikit je sebenarnya, tapi itu yang menyeksa jiwa tu. Batu Cave tengah ramai orang Ustaz. Ramai ke? PKPB? Yalah, besok daripada Bali kan. Tapi boleh pergi ke ramai-ramai begitu? Wallahualam, mungkin lah kot. Ustaz, saya ada dengar perkataan saja-saja berlaku di Immigration Malaysia waktu saya dengan anak-anak dan suami masuk Malaysia pasport USA. Mereka berkata saja-saja ke masuk sini. Oh, ini bukan soalan kan Kak Ayu? Maknanya apa? Suami masuk Malaysia pasport USA, mereka kata saja ke masuk sini. Oh, maknanya orang immigration tu macam heran kot kan. Pasport US tapi masuk Malaysia, macam tu lah kot no. Jadi tak apa, yang penting Allah mudah-mudahkan lah, insyaAllah. Kak Fatimah Abdul Rahman, betul Ustaz, sayu je. Kan. Johnny Max, Bukit Bendera pun hujan dan berkabus. Oh lama, mesti best tu kan, mesti best tu. Kalau tak gambar tu mesti best tu. Seri Manjung hujan garang-garang pula. Tadi apa, renyah-renyah manja, ni garang pula dah. Macam-macam korang ni. Kak Ayu, Arizona snowing. Oh lama, snow dah turun kan. Arizona dah ada snow. Mak Noman, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama Alhamdulillah. Kuantan pun hujan. Marcun Dumdam daripada Bali. Allahu Akbar. Mak Nur Ibrahim, apa pandangan Ustaz tentang masjid surau solat 6 jemaah tapi pasaraya? Itulah Ustaz dah hurai dah tadi kan. Kadang-kadang yalah, padahal saya dah kata dah tadi kan, masjid surau ni rumah Allah. Hakikatnya kalau kita pegang iman kita, rumah Allah, kita yang pergi surau masjid ni tetamu Allah. Allah lebih layak menjaga tetamunya. Tak usah risau lah benda tu tak. Tak usah risau, insya-Allah. Sebab saya percaya orang surau masjid, orang yang paling kuat jaga SOP. Oh, jangan main kan. Bawa semua sejadah pun bawa sendiri kan. Jadi apa salah kita lepaskan ramai-ramai ke, lepas tu munajat pula malam-malam Jumaat ke, baca Yasin ramai-ramai, kan bagus daripada melalak malam ni tak ketahuan anugerah apa semua ni kan. Kadang-kadang memang geram lah, tapi yelah, sebab kita ada undang-undang kan, kita pun ada jabatan mufti apa semua yang mereka juga bukan calang-calang manusia. Maknanya kita ikutlah apa yang mereka dah atur, walaupun dalam ni meluap juga ni kadang-kadang kan, tapi apa nak dikatakan. Pasaraya memang ramai orang boleh masuk kan. Jadi surau masjid pula tak boleh. Wallahualam. Ke ada agenda jahat musuh luar ke, bukan Malaysia lah no, musuh-musuh luar ke, macam Yahudi, Kristian ke apa, wallahualam. Susah nak diulah benda ni. Terima kasih Farid Abu Hassan. Kak Yati, JB tak hujan. Nampak bintang. Nanti boleh datang lagi Ustaz, insya-Allah. Sabar. Air mata kasih, terima kasih. Terima kasih Mak Uda, terima kasih. Dosa sama manusia, kita nak kena minta maaf pada orang itu, tapi kita tak dapat minta maaf semua orang yang kita berdosa sebab dah tak jumpa lama. Macam mana tu Ustaz? Ini memang masalah besar lah. Sebaiknya kata ulama, kalau berdosa dengan manusia memang aturannya kena minta maaf lah kan, dengan orang yang pernah kita membawang semua-semua sekali tu. Tapi yalah, kadang-kadang kita buat tu dalam keadaan jahil, kadang-kadang kita sengaja, kadang tak sengaja kan. Jadi kita nak jumpa semua orang tu mungkin mustahil kan. Apa yang boleh kita ikhtiarkan, minta ampun dengan Allah jugalah. Itu je lah
istighfar, ya Allah aku dah cuba tapi tak mampu, bagian-bagian Allah tahulah kan. Tapi itu sebab saya kata kalau boleh dosa dengan manusia ni elakkan atau kurangkan atau elakkan lah. Berdosa dengan Allah tu lebih mudah pengampunannya. Bukan saya nak suruh kita buat dosa tapi dengan Allah tu senang. Kita taubat, minta ampun, settle. Dengan manusia nak kena cari dia minta maaf. Sampai ulama kata beritahu apa yang kita buat silap tu. Kan? Lagi panjang cerita kan. Takut jangan main-main. Tapi ialah kita dah cuba, kalau tak mampu juga kita serah pada Allah, minta ampun dengan dia. Macam tu insya-Allah. Muhammad Hakimi Azizan, terima kasih banyak. Lambat paskat. Rasa sangat berdosa sebab Allah banyak tutup aib kita. Betul? Baiknya Allah kan, dia tutup aib kita. Agak-agaknya kalau tuan-tuan, ibu-ibu yang saya kasihi ni tahulah aib ustaz ke ustazah tak, aku rasa tak panggil lah ceramah lepas ni. Kan, mungkin lah kita tahu aib dia tu. Macam ni rupanya ustaz A, ustaz B, ustaz C tak. Loh, nampak wara alim, tapi bila tapi tu kita seram sejuk kan. Tapi Allah sangat baik. Sebab tu kita jangan rasa kita baik. Sebenarnya bukan kita baik sangat. Allah tutup aib kita kan. Allah sembunyikan aib kita. Allah tunjuk yang baik-baik. Sebab itu nampak macam baik. Jangan perasan sangat. Saya pun samalah. Jangan perasan sangat ya. Orang panggil ustaz perasan macam baik. Dah. Tak usah berangan sangat. Kan. Allah tutup aib kita sebenarnya. JB boleh solat Jumaat. Harap Pahang kekal selamat Ustaz. Saya nak kenduri kahwin anak pada 12-12. Mudah-mudahan insya-Allah UTS Allah permudahkan kan. Ramai yang pilih tarikh 12-12 tu. Hasrina Abdullah, terima kasih banyak. Kak Yati, lama tak pergi Ion Ustaz, pagi pasal malam je dengan pasal pagi. Kak Syam, terima kasih lewat masuk, no problem, terima kasih banyak. Okey, akhir sekali, 9.30 dah. Akhir sekali, ibu ayah sekalian, kesimpulan dia pertama sekali, jangan buat dosa lah. Cuba elakkanlah kan. Kalau dulu nak buat macam mana, jahil, tak reti kan. Sekarang ni kita dah mengaji, ni tak boleh, ni boleh, ni boleh, ni tak boleh. Dah mengaji kan. Cubalah praktik. Allah Akbar. Dan yang kedua, banyakkan istighfar. Banyak kali dah kita sebut. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Dan yang ketiga, sahabat sekalian, jangan lupa mengaji, kuliah, cari ilmu, dengar live ke apa, walaupun sekejap, walaupun sikit, walaupun ulangan, walaupun 25 tahun lepas punya ceramah, dengarlah. Sebab ilmu tu tak pernah padam kan. Ilmu tu sentiasa berkekalan dan memberi manfaat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersabarlah Kak Zah, nak buat macam mana kan. Orang pun tak nak kawan dah dengan kita ni. UTS, kita jaga aib orang, Allah tutup aib kita. Kita adalah pendosa, betul. Muhammad Nur Ibrahim, terima kasih Ustaz, jawapan mantap sebentar tadi. Tak adalah mantap mana pun kan. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya sayang kan, rumah Allah kan. Sayang lah kita tak buka. Patut ini waktu terbaik kan. Kita nak munajat. Yang ikhtiar lain dah buat, SOP semua kita buat dah kat setahun. Tapi kes masih ada kan. Minta pada dia lah. Bukalah surah masjid, mana tahu keberkatan tu kan. Macam Brunei kan. Brunei tiap-tiap hari semayang dia baca Yasin. Malam-malam baca Yasin. Semayang dikatakan tidak berjarak pun di Brunei. Ada cerita saya dengar kan. Jadi tak ada, Brunei tak banyak kes pun. Walaupun kita kata alah Brunei kecil Ustaz, memanglah Brunei tu kecil kan. Malaysia ni besar berganda-ganda. Tapi nak ceritanya bagaimana mereka menjaga SOP tu satu, dan kemudian munajat tu jangan tinggal.
Allah boleh lenyapkan, tuan-tuan. Kita kena beriman. Memang Nabi sebut dalam hadis lain, ulama ni nak sambung kuliah ni. Nabi kata la udwata wala tiyarata. Tak ada penyakit yang berjangkit dan tak ada burung yang membawa sial. Kan? Tak ada penyakit berjangkit. Habis ni COVID ni berjangkit, Ustaz? COVID tu sendiri tak berjangkit. Yang berjangkit tu orang yang bawa penyakit tu. Kena faham teori tu. COVID tu sendiri dia nak pergi berjangkit, tak boleh. Kecuali Allah izin. Tapi Nabi kata tak ada penyakit berjangkit. Dia boleh pindah-pindah tu sebab orang yang bawa. Kita yang bawa. Bukan COVID tu pergi sendiri. Faham tak teori tu? Kan? Tu nak kena bincang lain sebenarnya. Alright. Tak apa. Itu selingan saja. Terima kasih. Kak Zah orang panggil ketua kelas, jangan nak riak sangat. Tak apa, tak riak lah, insyaAllah. Neni Ros, Nazatun Naina, banyakkan istighfar, hafal penghulu istighfar ataupun Sayyidul Istighfar. Kan, boleh amalkan lah. Allahu Akbar. Biar sikit asal sampai. Haslina Abdullah. Tuan Haji Ghazali Arsyad, Assalamualaikum Ustaz. Ya Allah, kami ni lemah, ampunkanlah segala dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, nyata, tersembunyi, dosa yang kau saja mengetahui, dosa dulu, kini dan akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Zaliha Adenan. Jangan tinggal tahajud, insyaAllah. Kak Saliza Agus, Nazatul Shima, Kak Zah, Kak Maria Chan, Aina Ismail, Kembara Pasrah, Cik Hatiah Syafi'i. Allah bagi ujian supaya kita rapat dengan dia, tapi kita buat sebaliknya. Nampak? Patutnya bila ujian ni kita makin dekat dengan Allah kan, dengan masjid, surau pun makin dekat lah sepatutnya. Tapi jadi terbalik pula. Tu yang pecah kepala mikir. Turki pun dah buka masjid, tak mau dah tutup. Sebab itu cara nak dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Kak Yati buat lawak, COVID tak ada kaki. Samsani, betul Ustaz, Brunei solat rapat-rapat. Okeylah, terima kasih banyak semua. InsyaAllah kita jumpa Isnin. Sabtu Ahad macam biasa lah. Kita cuti lah sikit lah, bagi peluang tuan-tuan ibu-ibu dengar ustaz lain pula, takutkan muntah darah pula. Kan? So Sabtu Ahad kita cuti, insya-Allah. Besok dan Ahad cuti, kita sambung Isnin 8.45 malam hari Isnin, insya-Allah. Alright, terima kasih semua. UTS, Noraida Bidin, Nazatun Naina, Cannot Brain, Cannot Brain, Surau Al-Ansar, Kembara Pasrah. Terima kasih banyak semua. So, itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa Isnin, insya-Allah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.